welcome to Illuminati Killers Indonesia. Di akhir zaman kelak, umat Islam mempercayai akan ada dua kumpulan pengikut yang besar. Salah satunya adalah berpihak kepada kebenaran, iaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa Al-Masih. Manakala satu kumpulan lagi akan mengikuti Al-Masih Ad-Dajjal yang merupakan tokoh penyelamat palsu dan pendusta besar. Apa yang menarik adalah hampir di dalam setiap agama besar memiliki kepercayaan datangnya tokoh penyelamat di akhir zaman. Di dalam agama Hindu disebut di dalam kitab Vishnu Purana dan juga Bhagavata Purana. Pada akhir zaman yang mana terdapat kepercayaan tentang kedatangan Kalki Avatar yang merupakan penjelmaan Dewa Vishnu dalam bentuk seorang manusia. Jelmaan Vishnu ini dinamakan sebagai Kalki. Dia dipercayai akan memimpin dunia mengakhiri zaman Kali Yuga. Kalki dikatakan akan mengalahkan satu makhluk jahat bernama Kali, yang dipercayai sebagai punca segala kejahatan di dunia ini. Setelah Kali berjaya dikalahkan, maka akan berakhirlah era Kali Yuga dan bermulalah kitaran Yuga yang baharu, dengan Kalki memimpin dunia memasuki era atau Yuga seterusnya yang bersifat utopia dipanggil sebagai Satya Yuga. Di dalam agama Buddha pula mempunyai kepercayaan terhadap kedatangan Buddha akhir zaman. Di dalam kitab Cakravarti Sutta ada menyebut Buddha akhir zaman itu dinamakan sebagai Maitreya. Dan ia dikatakan bakal muncul sebagai Buddha yang baharu apabila ajaran Siddhartha Gautama Buddha telah lenyap dan dilupakan oleh manusia di dunia ini. Sebelum kedatangan Maitreya, manusia dipercayai akan mengalami satu keruntuhan sosial yang sangat teruk terlebih dahulu. Kedatangan Maitreya akan menjadi penanda kepada berakhirnya zaman keruntuhan sosial tersebut. Dan Maitreya akan bertindak seperti mana Siddhartha Gautama dengan mengajar ajarannya kepada manusia. Di dalam agama Kristian pula memiliki kepercayaan kepada konsep kedatangan Yesus kedua atau disebut sebagai parousia untuk membangunkan kerajaan Tuhan di atas muka bumi. Kedatangan Yesus kedua ini dipercayai akan bermula dengan kejadian dua peristiwa yang besar yang dikenali sebagai Rapture dan Great Tribulation. Hal ini disebut di dalam Bible di dalam buku kedua Tesalonika, bab kedua ayat 68. Mereka mempercayai konsep rapture adalah satu peristiwa di mana semua orang-orang Kristian sama ada yang masih hidup atau yang telah mati akan diangkat dan dikumpulkan di atas awan bersama-sama dengan Jesus. Ia tanda bagi menerima penghidupan baharu yang bersifat abadi serta balasan baik atas khidmat mereka terhadap agama Kristian. Adapun Great Tribulation pula adalah satu tempoh waktu yang sukar bagi penduduk dunia pada akhir zaman. Setelah berlakunya dua peristiwa ini, maka dipercayai akan bermula era Mesianik. Menurut agama Kristian di mana Jesus bersama dengan orang-orang Kristian yang telah diberikan kehidupan baru dan turun semula ke bumi untuk mendirikan kerajaan Tuhan. Di dalam agama Yahudi pula mereka mengimani kedatangan Hamashiach adalah satu konsep kepercayaan eskatologi yang masyhur di dalam agama Yahudi. Orang-orang Yahudi mempercayai bahawa akan sampai satu masa di mana Tuhan akan mengutuskan seorang lelaki yang digelar sebagai Hamashiach untuk menjadi pemimpin ulung bagi kaum Bani Israel. Hamashiach dipercayai akan lahir daripada kalangan suku Yahuda, daripada jalur keturunan Nabi Daud. Beliau dipercayai akan memimpin Bani Israel untuk kembali pulang ke tanah yang dijanjikan, iaitu Palestin pada hari ini, dan membangunkan kuil suci yang ketiga bagi Bani Israel di sana. Setelah itu, mereka mempercayai akan bermulanya era Mesianik menurut agama Yahudi, yang mana bakal wujud satu dunia di bawah kepimpinan Hamashiach yang aman dan damai serta bebas daripada sebarang kesengsaraan. Kesepakatan wujudnya kepercayaan si penyelamat akhir zaman dalam pelbagai kepercayaan ini seakan tidak boleh dinafikan bahawa di akhir zaman kelak pasti akan berlaku pertembungan di antara kebenaran dan kebatilan, di mana ia diwakili dua pihak yang diketuai oleh tokoh yang mana pengikutnya masing-masing mendakwa mereka adalah pihak yang benar.
Dalam Islam telah menegaskan bahawa penipuan yang dibawa oleh penyelamat palsu atau ad-Dajjal itu berjaya mempengaruhi orang-orang naif yang sememangnya mudah tertipu dengan slogan kebaikan, keajaiban dan kerahmatan yang dibawa olehnya. Satu-satunya orang yang membunuh Dajjal yang akan memihak kepada kebenaran adalah Nabi Isa. Seperti disebut dalam sebuah hadis, Isa AS mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut lalu membunuhnya. Setelah itu Isa AS mendatangi satu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Baginda mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di syurga. Hadis riwayat Muslim.